Salam. Ekspedisi adalah sebuah kumpulan yang tidak perlu kita perkenalkan lagi, sangat popular pada awal 90-an sehinggalah ke hari ini. Sudah pastilah fans di luar sana ada mencungkir rahsia-rahsia penubuhan ataupun sejarah sebenar ekspedisi. Jadi sebagai orang yang bertanggungjawab menubuhkan ekspedisi bersama Mael pada tahun 1987, saya ingin bercerita secara ringkas supaya sejarah sebenar ekspedisi ini terus kekal sebagaimana yang kami lalui. Saya akan bercerita mengenai pertemuan saya dengan Mael pada 1987. Saya adalah pengurus kumpulan Loving Bond. Waktu kami membuat persiapan untuk album kedua Loving Bond berjudul Kekalkan di sebuah studio latihan Loving Bond di Pantai Dalam. Kebetulan Mael yang asal daripada Muar telah tinggal di salah sebuah rumah keluarganya di Pantai Dalam. So, setiap kali Loving Bond mengadakan praktis untuk persiapan album, Mael akan datang di studio itu dan melihat bagaimana Loving Bond praktis. Disitulah bermulanya perkenalan kami antara saya dan Mael, dan bermula daripada 1987 itu kami telah menjadi sahabat yang akrab dan kita telah berbincang macam mana dan bagaimana hala tuju Mael. Kerana selepas Mael jamming dengan Loving Bond beberapa lagu dan saya melihat ada bakat padanya, dan kita bertanya pada Mael adakah dia mempunyai band. Dia kata tak ada, dia masih dia cadang macam tu lah, sebab itu dia pindah daripada Muar ke Kuala Lumpur. So saya cakap okey, kalau betul kamu tak ada band lagi, kita usaha carikan band boy dan kita cuba tubuhkan kumpulan untuk mengiring kamu. Dia kata okey, bolehlah kita usahakan. Jadi saya pun tanya pada dia, ada tak band boy yang dia fikir okey. Dia kata tak ada, dia blank. Dia kata Mael sebelum berhijrah ke Kuala Lumpur, beliau pernah menganggotai sebuah kumpulan di Muar iaitu Step Closer. Step Closer ini juga pernah disertai oleh Isa Handy Black. Jadi pendekkan cerita, jadi saya pun bertemu Isa Handy Black kerana saya juga pernah mengurus kumpulan Handy Black. Jadi saya bertemu Isa, saya bertanya kepada Isa ada band boy atau apa boleh diperkenalkan kepada kita. Kemudian Isa telah memperkenalkan Yazid, dan Yazid membawa masuk Mantobe. Pada saat itu saya, Mael, Yazid dan Mantobe, mana kita hanya perlu gitaris. So kebetulan Yazid ada mengenali seorang gitaris ketika mereka form satu kumpulan di Kajang, iaitu kalau tak silap saya nama kumpulan itu Red Ship. Ada juga anggota band daripada Ipoh yang turut serta waktu itu. Jadi apabila saya dan Mael bertemu Yazid, kita berfikir untuk menubuhkan satu band dan kita mencari gitaris, dan akhirnya kita mengambil keputusan untuk mengambil kenalan Yazid
iaitu Izo. Izo ketika itu berada di Balai Polis Pusing. Kita pergi ambil dia, bawa ke Kuala Lumpur. Kita tak tahu pun kisah dia pernah datang ke Kajang, bertemu dengan Yazid, dan ketika itu dengan Pak Kasim di Kajang. Jadi Mael sendiri first time jumpa Izo, first time jumpa Yazid. Ini semua kerana Isa yang memperkenalkan, Isa Handy Black yang memperkenalkan. So bermakna mengenai Mael ni dah berkenalan sebelum tu di tempat Pak Kasim ataupun di Kajang itu, mungkin kesilapan. Jadi saya betulkan balik sejarah tu. Yang sejarah di Kajang tu tak ada kena-mengena dengan ekspedisi, kerana ekspedisi bermula daripada saya dan Mael daripada Partai Dalam. Kemudian kita berkenalan dengan Yazid dan Mantobe. Yazid drama, Mantobe basis. Kita berkenalan di Kampung Baru. Itu pun diperkenalkan oleh Isa Handy Black, penyanyi Handy Black. Kemudian kita membuat keputusan untuk menyingkatkan waktu pencarian. Kita tak ada audition, tak ada apa. Kita pergi panggil Izo di Ipoh. Dan kita bawa masuk Izo ke Kuala Lumpur. Kemudian kita tempatkan mereka di sebuah rumah di Kampung Baru, berhampiran dengan rumah Handy Black, berhampiran juga dengan rumah Pak Kasim yang kebetulan telah berpindah ke Kampung Baru dan mempunyai studio praktis di rumahnya. Jadi memandangkan ada studio praktis, ada rumah dan sebagainya, jadi kita lebih suka untuk tinggal di situ. Okey, secara ringkasnya, kemudian kita telah decide bersama untuk bergerak, buat promosi di media cetak. Ya, waktu tu media sosial tak ada lagi. Jadi kita ke media cetak, saya bawa mereka, kena ada nama lah. So kita main letak je masa tu, tragedi. Sebab apa? Memandangkan band boy ni masing-masing mempunyai tragedi. Contoh Mae, Izo, Yazid, masing-masing mempunyai tragedi dengan band-band mereka sebelum itu, dan kita ambil nama tragedi. Apabila kita berjalan show dan telah mula ke funfair dan sebagainya atas nama tragedi tadi, kemudian kita telah ke sebuah pesta di Langkawi. Waktu itu nama penganjur tu Raja Iskandar, dan dia tidak bayar kita. Bila dia tidak bayar tragedi, kerana dia menganggap kita bukan artis rakaman, mungkin dia boleh kotak-katikkan kita, boleh mempermain-mainkan kita. Kemudian kita terkandas di Langkawi, sehinggalah satu hari JS Kevin datang bersama BPR, dan kemudian JS Kevin tak balik dengan BPR, dia stay dengan kita di Pantai Jenang. Bukti dia, kita ada buat satu lagu di Pantai Jenang, iaitu Abadikah Tragedi. Apabila kembali kita daripada Langkawi, waktu kita sibuk untuk mempersiapkan diri, kita nak sign kontrak dengan beberapa company yang telah menawarkan kita kena pilih. So waktu kita memilih, kita telah memilih live record, dan sebagai panduan semua, pada zaman itu, selepas Wings, Mei meletup, ya, semua orang lihat band tumbuh bagai cendawan lepas hujan. Banyak sangat band yang tumbuh, termasuklah kumpulan kita Tragedi ketika itu. So jadi kita telah berfikir dan memastikan bahawa kita memilih syarikat rakaman yang mampu untuk membawa kita popular. So perkara pertama yang kita fikir adalah di mana syarikat rakaman itu membuat rakaman. So kita find out live record dia ada studio sendiri di Petaling Jaya, iaitu King Studio. So jadi kita mengambil keputusan untuk studio first. Maknanya studio paling penting. Jadi kita membuat pemilihan live record tu berdasarkan kepada facilities yang mereka ada. So kita artis baru, kita mesti berfikir bahawa akan ada masalah dalam rakaman, kerana masing-masing rata-rata keempat-empat anggota ekspedisi adalah
baru dan tak pernah ada pengalaman dalam studio rakaman. Perkara pertama yang kita titik beratkan adalah studio, kerana studio memainkan peranan untuk menghasilkan album yang baik. Bunyian dia, ya. Jadi kita telah mengambil keputusan untuk memilih syarikat rakaman yang memiliki studio King Studio. Pada zaman itu, kumpulan-kumpulan rock ni dia mesti kena ada at least 4 piece ataupun 5 piece. Kita ambil 4 piece, maknanya dia kena ada vokalis, gitaris, bassist dan drummer. Dia mesti kena ada 4 orang untuk syarikat rakaman sign. Prosedur dia dulu, apabila kamu ada 4 orang anggota, iaitu tadi seperti mana yang saya sebutkan tadi, barulah kamu boleh sign dengan syarikat rakaman. Kerana apabila selepas kita sign, barulah mereka allocate bajet untuk studio rakaman. Kerana mereka pun banyak artis ya waktu tu. Waktu itu live record banyak artis. Jadi mereka kena allocate turn by turn lah. Mana oleh kerana itu mereka tak nak ada masalah dalam studio. Kalau boleh mereka nak band boy yang sign itu main sendiri album itu dalam studio dan tidak menimbulkan sebarang masalah dan tidak menimbulkan kos tambahan. Jadi itu yang berlaku. Sebab itu kita boleh lihat banyak band kadang-kadang dia ada 3 orang, dia tak ada gitaris, apa semua, dia main ambil je siapa-siapa kawan-kawan dia ambil apa semua untuk sign. Because bila dia sign dengan waktu ketika itu, bila dia sign dengan syarikat rakaman akan mengeluarkan advance kepada artis berkenaan yang telah sign. Banyak band yang pada ketika itu, tanpa menyebut nama-nama mereka, kadang-kadang ada penyanyi dan gitaris saja, bassist dengan drummer, dia main ambil je siapa-siapa dulu untuk mereka melayakkan mereka sign dengan syarikat rakaman dan dapat menggunakan studio rakaman. Itu dulu ya. Jadi syarikat rakaman pun dia tak ada masa nak check macam mana band boy ni apa semua, sebab dia orang semua nampak tiba-tiba rock naik masa tu, mereka nak grab opportunity. Dia orang tak kira siapa boleh main ke tak boleh main ke, band boy tu tak apa, sebab pada mereka band boy tak boleh main, kita ada sessionist. Jadi itu yang berlaku. So dalam konteks ekspedisi, apabila kita balik daripada Langkawi waktu itu dengan nama Tragedy, kemudian JS Kevin yang berkenalan dengan kita telah mengesyorkan supaya kita tukar nama lah. Dia kata mungkin nama ni Tragedy ni membawa maksud yang tidak baik, mungkin akan berlaku lagi tragedi. Jadi kepercayaan kepada itu saya pun tak boleh nak kata apalah. Tetapi kita tahu tidak ada sial pada nama. Cuma luck kita ataupun pengalaman kita itu mungkin Allah wujudkan di Langkawi itu untuk menambahkan kita matang ya dalam menghadapi cabaran selepas itu. Mungkin sebab Allah dah prepare dah kita. Mungkin Allah lebih tahu. 20-30 tahun sampai kita mati pun Allah dah tahu apa yang akan berlaku pada kita. Jadi dia bagi kita ujian di Langkawi dan sebagainya untuk mematangkan kita. Walaupun macam mana, JS Kevin adalah satu nama besar. Dia mempopularkan Wings dan sedang hebat waktu itu, ketika itu sebagai pencipta lagu. Jadi kita telah membuat keputusan menerima nama yang dia syorkan, iaitu Ekspedisi. So kita telah memakai Ekspedisi. Waktu sign dengan live record, 4 anggota yang sign dengan live record adalah Mael, Izo, Yazid dan Mantobe. So 4 anggota ni sign, baru kita ada kelayakan untuk guna studio. There is no audition, no nothing. 4 orang ni lah anggota ni telah sign dengan live record, dan kemudian kita ada kelayakan untuk menggunakan studio King Studio tadi. Jadi dalam studio, Yazid dan Mantobi tak dapat buat kerja mereka kerana ada kekangan ataupun ada masalah dengan mereka tak boleh ikut tempo dan sebagainya. Jadi untuk menyingkatkan kerja, kita terpaksa ambil Amy untuk Amy waktu tu dengan Handy Black. Kita ambil dia galas
seluruh album Ekspedisi Darjah 1 tu Amy yang main. Kemudian kita ambil Bud, kerana Bud dengan Amy dia basis dengan drummer ni dia pair kan. Jadi kita ambil Bud sebab dia mudah lah, dia dah faham Amy. So kita masukkan Bud sebagai basis untuk session. Maknanya sebagai pemuzik undangan untuk menyiapkan album tu. Jadi waktu ketika itu JS Kevin, apakah peranan dia? JS Kevin hanyalah penerbit album dan juga pencipta lagu. Dia masih lagi bersama dengan Wings, masih lagi bersama dengan BBR, mencipta lagu-lagu untuk mereka. Tapi pada ketika itu dia menjadi penerbit album Ekspedisi. So masa dia banyak kepada Ekspedisi ketika itu. Dan kemudian kita tahu, kita faham apabila Yazid dengan Mantobe tak boleh bermain dalam studio, jadi mereka ni secara automatik akan menjadi masalah kepada anggota lain. Kemudian saya, Izo dan Mael telah bermesyuarat di satu tempat lain. Dalam mesyuarat itu kita telah membuat keputusan. Izo telah walaupun dia rapat dengan Yazid, tapi oleh kerana Yazid tak boleh perform, so I think kita kena gantikan dia lah dengan orang lain, kata Izo. So Mael dia akan bangkang lah macam biasa lah. Dia kata tak boleh, kita biarlah dia orang ni apa semua. Tapi Izo kata kita ni baru Mael. Saya dengar dan ambil keputusan tengah. Kita baru, kata Izo. Kita mesti, bila kita keluar, kita mesti ada faktor yang boleh menyebabkan peminat pandang kita. Akhirnya kita, Izo dan Mael buat keputusan untuk menyingkir Yazid dan Mantobe. Saya pun telah membuat kerja saya terpaksa bagi tahu Mantobe dan Yazid mengenai keputusan mesyuarat yang kami bertiga adakan. Dan Mantobe dia kata tak apa, dia pun keluar daripada ekspedisi ketika itu. Dan kemudian Yazid juga saya bagi tahu perkara yang sama, dia pun terpaksalah keluar daripada ekspedisi. Jadi album pun siap. Album siap, kita cari Lee dan Zua untuk masuk sebagai pelengkap ekspedisi dan untuk bergambar. Kerana kita cover, poster semua kita nak kena ada gambar. So Lee dengan Azwa masuk, album dah siap. Album Darjah 1 tu dah siap. Pada ketika itu saya melihat Yazid yang begitu akrab dengan Izo, dia dah tak ada kerja. Ke sana mari tak ada kerja kan. Jadi saya kata, Yazid, kau jadi kru aku lah, kau ikut ekspedisi. Dia pun masuk. Dia masuk jadi kru. Dan akhirnya semua tahu kan apa yang berlaku. Saya tak payah sebut, korang nilai sendiri apa yang berlaku. Waktu tu Yazid telah dibuang oleh ekspedisi. Dia ibarat anjing yang tersepit. Saya kena lepaskan dia, bukakan perangkap yang kena pada dia dan ajak dia makan. Akhirnya itulah, benda ni telah mengajar saya sebenarnya. Maknanya perkara ni telah berlaku dalam ekspedisi. Sebab itulah orang yang kalau dia masuk balik, kemudian dia berdendam dengan saya, barangkali mungkin kerana dia ingat saya yang buang dia. Jadi dia berdendam dengan saya dan sampailah hari ni tindak tanduk dia mesti nak kenakan saya. Tindak tanduk dia macam tu. Kemudian sama juga kalau Mael baik dengan saya, dia akan pastikan Mael ni tak boleh rapat dengan saya. So ini yang berlaku hari ni. Saya terpaksa terus terang kerana ini sebahagian daripada sejarah ekspedisi. Kemudian ekspedisi berpecah pun, dia bawa ekspedisi, Izo, Zua, Amy, dan dia ambil mereka ambil penyanyi baru Ali daripada Terra Rosa dan tinggalkan Mael tukang tangantin. Dan kemudian saya ambil Mael, saya kesian dekat dia, kesian dekat Mael, saya hidupkan dia balik, dan
di situlah tertubuhnya kumpulan real ekspedisi. Nanti saya akan story secara real ekspedisi. So ekspedisi setakat itu je peranan saya dengan Mael apabila kami cari band-boy dan tubuhkan. Tadi lepas tu 4 orang anggota yang sign dengan live record supaya melayakkan kita menggunakan studio rakaman. Dan kemudian JS Kevin apa peranan dia kepada ekspedisi, dia bagi nama. Ya betul, dia bagi nama itu pun selepas 3 tahun kita ditubuhkan, dan kemudian kita tukar nama kepada ekspedisi dan kita ambil juga JS Kevin sebagai penerbit dan pencipta lagu. So peranan JS Kevin adalah sebagai penerbit album dan pencipta lagu. Dia bukan yang menubuhkan ekspedisi banyak salah faham di luar sana. Saya dah jelaskan ini perkara benar. Kalau saya rekod benda ni, saya bohong, bermakna kalau apabila saya telah mati nanti, bermakna pembohongan saya ni terus dapat saham. Saya terus dapat saham buruk, saham yang tak baik ataupun berdosa lah saya kerana menipu. So saya harap ia jelas dan ringkas supaya semua fans dapat dengar benda ni. Dan selepas ini saya akan bercerita tentang bagaimana real ekspedisi tertubuh. Bersamamu dekat situ dari Tuhan kita diciptakan karena cinta kita. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.